Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke topik seterusnya iaitu bidang pembelajaran 3, teknik mengukur parameter kesihatan badan. Okey, untuk subtopik yang pertama iaitu 3.1 suhu badan. Antara hasil pembelajaran yang sepatutnya anda dapat selepas topik ini ialah yang pertama, anda dapat mengukur suhu badan menggunakan teknik yang betul. Dan yang kedua, dapat menginterpretasi suhu badan. Baik, apakah suhu badan? Suhu ialah darjah kepanasan atau kesejukan sesuatu bahan. Okay, suhu badan ialah darjah kepanasan dan kesejukan badan kita. Kita perlu memastikan suhu badan kita sentiasa berada dalam julat suhu normal. Suhu badan kita memastikan badan kita berfungsi pada tahap yang optimum. Baik, untuk menyukat suhu badan, kita perlukan alat untuk mengukur suhu badan. Semasa di tingkatan 1, anda telah mempelajari 5 kuantiti asas, iaitu kuantiti fizik. Salah satunya ialah suhu. Okey, dan suhu disukat menggunakan unit standard SI unit iaitu Kelvin, dan alat yang digunakan untuk menyukat suhu ialah termometer. Okey, untuk tingkatan 4 anda perlu mengenali jenis-jenis termometer. Ada beberapa jenis termometer untuk menyukat suhu badan. Okey, so termometer yang pertama ialah termometer klinik. Termometer klinik digunakan untuk menyukat suhu badan dan ia menyukat suhu badan dalam julat 35 darjah Celsius hingga 42 darjah Celsius. Ini bermakna suhu yang di bawah julat ini ataupun melebihi julat ini tidak dapat disukat menggunakan termometer jenis ini. Baik, termometer yang kedua ialah termometer jenis termometer makmal. Okey, termometer makmal digunakan untuk menyukat suhu cecair lah, biasa kita gunakan di makmal, dan julat suhu yang boleh diukur menggunakan termometer jenis ini ialah di antara negatif 10 darjah Celsius hinggalah 110 darjah Celsius. Okey, ini adalah rupa termometer makmal dan ini adalah rupa termometer klinik tadi. Okay, termometer klinik ada yang manual dan ada yang digital. Okey, seterusnya yang ketiga ialah termometer rektal. Termometer rektal ini digunakan untuk menyukat suhu badan melalui dubur. Okey, biasanya termometer rektal ini digunakan untuk bayi. Seterusnya yang keempat, termometer inframerah. Termometer inframerah digunakan untuk menyukat suhu badan tanpa bersentuhan dengan badan. Dan termometer jenis ini anda biasa gunakan sejak kita terlibat dengan perintah kawalan pergerakan untuk menyukat suhu badan anda setiap hari ketika datang ke sekolah. Okey, kita tengok dulu termometer klinik. Okey, ini adalah rupa termometer klinik. Boleh lihat di dalam gambar ni, ini adalah termometer klinik jenis digital. Ini jenis manual yang biasa. Okey, ini juga jenis digital dan ini jenis manual lah. Okey. Pastikan suhu termometer berada di bawah 35 darjah Celsius sebelum kita gunakan. Okey, suhu termometer mestilah berada pada bacaan di bawah 35 darjah Celsius. Okey, sebelum kita menyukat suhu badan. Sekiranya suhu melebihi 35 darjah Celsius, maka termometer tersebut hendaklah dikibas-kibaskan sehingga bacaan berada di bawah 35 darjah Celsius. Kes ini untuk termometer jenis termometer klinik jenis manual lah. Okay, jenis manual yang ini. Okay. Pada termometer klinik jenis manual ni dia ada pencerutan di bahagian sini. Okay, jadi
Sekiranya sebelum kita menyukat suhu badan, suhu telefon berada melebihi suhu 35, kita perlu renjis ataupun kibaskan termometer tersebut sehingga suhunya turun di bawah 35 darjah Celsius. Okey, kemudian setelah suhu berada di bawah 35 darjah Celsius, kita letakkan termometer tersebut di bawah ketiak ataupun di dalam mulut selama kira-kira 2 hingga 3 minit atau sehingga kedengaran bunyi bip jika anda menggunakan termometer digital. Dan keluarkan termometer tersebut, kemudian rekodkan bacaan suhu badan. Okey, biasanya kalau kita menggunakan termometer di klinik ataupun termometer yang digunakan bergila-gila, okey, kita akan dapati di klinik doktor ataupun nurse akan menggunakan plastik, sarung plastik untuk melapik setelah kita sukat suhu badan individu tertentu, kerana alat itu perlu digunakan secara berulang kali. Jika sekiranya kita ada termometer ini di rumah, maka termometer ini digunakan direct lah, tidak perlu dilapik lah. Okay. Okey, pada termometer klinik terdapat pencerutan pada bahagian bawah. Okey, apa fungsi pencerutan? Pencerutan tu berada di bahagian sini ya. Ini adalah pencerutan. Ini adalah merkuri di bahagian bawah. Salur merkuri ni ada pencerutan macam lekuk ni. Okey. Pencerutan pada termometer klinik bertujuan supaya merkuri tidak turun dengan cepat setelah dikeluarkan dari mulut ataupun ketiak. Hal ini adalah untuk memberikan sukatan yang lebih tepat. Pencerutan ini tiada pada termometer makmal. Okey. Baik, seterusnya ini adalah termometer makmal. Okey, ini adalah rupa termometer makmal. Ada dua jenis, iaitu termometer makmal yang biasa dan juga termometer makmal yang jenis digital. Okey, ini adalah yang jenis digital. Baik, termometer makmal tidak sesuai digunakan untuk menyukat suhu badan kerana termometer makmal tidak mempunyai bahagian pencerutan pada turus merkuri. Okey, ini kerana bila kita sukat suhu badan menggunakan termometer makmal, jika kita masukkan termometer tersebut ke dalam mulut, bila kita keluarkan, suhu tersebut akan turun dengan mendadak lah kerana tidak ada pencerutan. Okey, apabila termometer dikeluarkan daripada badan, sama ada daripada mulut ataupun ketiak, bacaan suhu akan turun dengan cepat. Hal ini menyebabkan bacaan suhu badan yang diambil tidak tepat. Jika menggunakan termometer makmal untuk menyukat suhu badan, bacaan suhu perlu diambil ketika termometer masih dalam mulut atau di bawah ketiak untuk memastikan bacaan lebih tepat. Okey, seterusnya termometer yang ketiga iaitu termometer rektal. Okay, termometer rektal biasanya digunakan pada bayi yang kurang daripada 3 bulan. Untuk menggunakan termometer ini, kita perlu bersihkan muncung termometer menggunakan alkohol. Okey, kemudian perlu sapukan jeli petroleum pada muncung termometer untuk memudahkan termometer dimasukkan ke dalam bahagian dubur bayi. Okey, angkat kaki bayi, kemudian masukkan termometer ke dalam dubur bayi kira-kira 1.5 hingga 2.5 cm. Okey, biarkan termometer sehingga kedengaran bunyi bip. Dan kemudian bolehlah kita rekodkan suhu yang tercatat pada termometer tersebut. Baik, yang terakhir sekali, yang keempat ialah termometer inframerah. Termometer inframerah boleh diguna tanpa bersentuhan dengan individu. Ini biasa kita guna di sekolah. Okey, arahkan termometer pada jarak kira-kira 5 cm pada individu tersebut. Jangan halakan termometer ke arah mata secara langsung ataupun tidak langsung kerana ia mempunyai sinar inframerah. Okey, kemudian kita boleh rekodkan suhu. Pembacaan suhu menggunakan termometer ini adalah sangat cepatlah. Kita akan terus dapat suhu dalam beberapa saat sahaja. Baik, seterusnya faktor-faktor yang menyebabkan suhu badan melebihi normal.
Okay, ada beberapa faktor lah mengapa suhu badan kita melebihi suhu normal. Suhu normal badan kita ialah 37 darjah Celsius. Okey, faktor yang pertama ialah faktor jangkitan. Sekiranya badan kita menerima jangkitan sama ada jangkitan bakteria ataupun jangkitan virus, maka suhu badan kita boleh meningkat. Okey. Yang kedua ialah sekiranya badan kita terdedah kepada keadaan panas yang melampau. Ini boleh menyebabkan strok haba yang menyebabkan suhu badan kita akan meningkat, dan kemungkinan juga kita akan mendapat selaran matahari yang melampau juga mengakibatkan suhu badan kita melebihi suhu normal. Dan yang ketiga, faktor yang ketiga ialah faktor senaman ataupun aktiviti kecergasan. Sekiranya badan kita melakukan senaman berat ataupun aktiviti berat, maka suhu badan kita akan meningkat, lebih tinggi daripada suhu normal. Faktor-faktor tadi yang menyebabkan suhu badan kita melebihi normal ialah yang pertama tadi ialah disebabkan oleh jangkitan. Dan selain daripada tu, faktor yang menyebabkan suhu badan melebihi normal ialah terdedah kepada keadaan panas yang melampau. Dan yang terakhir sekali, faktor yang menyebabkan suhu badan melebihi normal juga adalah senaman. Okey, jadi itu sahaja untuk kali ini. Kita akan sambung dengan topik 3.2 kadar denyutan nadi dalam siri yang seterusnya.